Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk meneruskan hadis kita yang ke-21. Dan kita sama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Amin. Ya Allah, terimalah dan berkatilah majlis ilmu kami pada hari ini. Amin. Iaitu kelas hadis 40. Amin. Dan usaha kami memahami hadis-hadis tersebut. Amin. Azam untuk beramal dengannya sebagai tanda rasa kasih kami kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, hamba-Mu dan Rasul-Mu. Amin. Ya Allah, kami mohon darimu kebajikan yang segera Amin. yang akan datang, yang kau ketahui dan kami tidak ketahui. Kami Amin. mohon darimu syurga, Amin. haus tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Dan apa jua yang boleh menghampirkan kami kepadanya dari percakapan, perbuatan, gerak hati dan keyakinan. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari neraka dan apa jua yang boleh menghampirkan kami kepadanya dari Amin. percakapan, perbuatan, gerak hati dan keyakinan. Ya Allah, kami mohon kebajikan apa Amin. yang dipohon oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu Muhammad SAW. Ya Allah, apa yang Engkau tentukan ke atas kami suatu perkara, maka jadikanlah kesudahannya petunjuk. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta bi rahmatika nastaghiitsu wa min azabika nastajiru, la takilna ila nafsina tarfata ainin wa sa'ina kullahu ma asrahta bis salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dah siap tak Bedah? Ya, sama. Alhamdulillah. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey ya, muka surat 100. Muka surat 100 hari ni. Hadis 21. Daripada Abu Amr. Ada yang menyebut Abu Amrah. Sufyan bin Abdullah. Nama dia Sufyan ya. Yang Amru tu nama anak dia kan. Abu Amru. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi berkata, Ya Rasulullah, kulli fil islami qalan, la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala kul amantu billah summa istaqim. Artinya, wahai Rasulullah, katakanlah kepada saya satu ungkapan tentang Islam. Satu ungkapan tentang Islam. Yang saya tidak memintanya kepada seorang pun kecuali kepadamu. Rasulullah bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Iman dan istiqamah. Itu yang Rasulullah bagi dia. Seperti yang disebutkan sebelum ini, Rasulullah ni bila ada orang bertanya, nak minta apa-apa, nasihat ke panduan ke apa kan, dia kenal orang tu. Jadi dia nasihat tu tepat untuk orang tu lah. Macam hari tu kan, yang jangan marah kata Nabi kan, jangan marah kan, sampai 4 kali. Lepas tu sebenarnya orang yang minta tu memang dia cepat selalu marah. Jadi yang ni dia perasan orang ni sesuai dengan nasihat ni lah ni ya. Istiqamah ya.
huraian daripada hadis ni. Istaqim tu istiqamah lah kan. Kita biasa guna istilah istiqamah kan. Takim kama umir. Ungkapan, katalah kepada saya satu ungkapan tentang Islam yang saya tidak mau mintanya kepada seorang pun kecuali kepadamu. Bermaksud ajarkanlah kepadaku satu kalimah yang pendek tetapi mengandungi makna yang padat dan berisi tentang pengertian Islam yang mudah difahami sehingga aku tidak lagi perlu penjelasan orang lain untuk menjadi dasar amalan. Bagus kan Nabi beri nasihat kepada seorang itu sesuai dengan kedudukan orang itu ataupun siapa orang itu. Lepas tu hadis ini direkodkan. Bila direkodkan, kita sebagai umatnya dapatlah tumpang nasihat Nabi kepada orang itu, kita terima dia sebagai nasihat kepada kita jugalah. Okay. Maka Rasulullah SAW menjawab, katakanlah aku beriman kepada aku. Katakanlah maknanya suruh orang tu bercakap lah kan. Aku beriman kepada Allah. Orang yang bertanya tu lah. Ya. Kemudian istiqamahlah. Ini ialah kalimah pendek, padat berisi dan Allah berikan kepada Rasulullah. Dua kalimah ini telah menolong pengertian iman dan Islam secara utuh. Istiqamah ni, kita kalau cakap orang putih main lagi kita kata konsisten kan. Bahasa Arab istiqamah ni dia lebih dari itu. Sebab istiqamah ni ada kaitan dengan iman. Ada kaitan dengan iman. Maknanya hati kita tetap teguh asal jalan yang benar. Di sisi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kotak kecil tu kan ada tulis kan? Yang sebelah tu ada kotak kecil kan? Beriman kepada Allah semata-mata, kemudian hatinya tetap teguh pada keimanan itu dan taat kepada Allah sampai mati. Sampai mati. Tu istiqamah yang sebenar dalam Islam lah. Jadi pastaqim tu, sumastaqim tu maknanya mengaku beriman dengan syahadah. Bila dah syahadah maknanya pastikan iman itu istiqamah sampai mati. Macam itulah. Ya. Beliau menyuruh orang tersebut untuk selalu memperbaharui imannya. Kenapa kita mesti perlu memperbaharui iman? Sebab iman ni ada turun, ada naik, ada pasang, ada surut orang kata kan. Kadang dah merosot, dah surut iman tu. Sebab itu kita perlu perbaharui ya. Dengan ucapan lisan dan mengingat di dalam hati. Serta beliau menyuruh orang tersebut untuk selalu memperbaharui imannya dengan ucapan lisan dan mengingat di dalam hati serta menyuruh dia orang yang minta panduan tu lah kan, menyuruh dia secara teguh melaksanakan amal-amal soleh dan menjauhi semua dosa. Itu maksud istiqamah kan. Hal ini kerana seseorang tidak dikatakan istiqamah jika dia menyimpang walaupun hanya sebentar. Hal ini selari dengan firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya mereka yang berkata Allah ialah Tuhan kami, kemudian mereka istiqamah. Jadi perkataan istiqamah itu keluar lagi lah ya dalam surah Ahqaf. Surah Ahqaf ni ayat 46. Surah 46 kan? Ayat 13. Umar Al-Khattab berkata, mereka, iaitu para sahabat, istiqamah demi Allah dalam mentaati Allah dan tidak sikit pun mereka berpaling, sekalipun seperti berpalingnya musang. Musang berpaling macam mana? Sekejap je kan? Musang, apa namanya? Kalau kucing lambat sikit, slow sikit. Tapi kalau musang sekejap je. Dia dah nampak dah tu, dia berpaling. Okay?
Maksudnya mereka lurus dan teguh dalam melaksanakan sebahagian besar ketaatannya kepada Allah, baik dalam keyakinan, ucapan maupun perbuatan, yang mereka terus-menerus berbuat begitu sampai mati. Demikianlah pendapat sebahagian besar para mufasir, bukan musafir ya. Mufasir. Mufasir ni orang yang mentafsirkan ayat-ayat Quran ya. Mufassir. Mufasir. Inilah makna hadis tersebut. InsyaAllah. Begitu pula firman Allah, fastaqim kama umirta. Ini kita punya apa yang kalau Islam kan? Kan pedah kan? Apa nama tu? Kalau kamu beristiqamah. Moto. Moto kalau Islam. Fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Dekat lencana kita tu ada kat bawah ada tulis fastaqim kama umirta. Apa nama ni, dulu masa mula saya jumpa moto kat Islam ni, saya kata apalah makna dia ni. Lepas tu adalah yang maklumkan buka Quran. Oh, tapi masih tak faham lagi lah. Tengok terjemahan kan, tak faham lagi. Jadi alhamdulillah lah kan, kita boleh memahami fastaqim umirta tu, hendaklah kamu beristiqamah ataupun sentiasa tetap teguh pada jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Maknanya dulu pengetua kami kan, dia pernah buat macam ni tau. Fastaqim kama umirta. Pernah saya perasan masa assembly dia berucap macam tu. Jadi saya apa makna benda dia? Alhamdulillah lah. Dapat faham. Okay, surah Hud. Surah 11 ayat 112. Okey. Abu Qasim Al-Qushairi berkata, ini seorang tafsir juga lah ni ya. Istiqamah ialah satu tingkatan yang menjadi penyempurna dan pelengkap semua urusan. Penyempurna dan pelengkap semua urusan. Dengan istiqamah, segala kebaikan dengan semua aturannya dapat diwujudkan. Orang yang tidak istiqamah dalam melakukan usahanya pasti sia-sia dan gagal. Lepas tu peringkat berikutnya sekolah tu kan, saya ingat ini terjemahan lah. Bila terjemahan tu, dia kata apa yang dicakap agak sini. Jadi saya fikir macam mana nak buat ayat yang senang sikit faham kan. Jadi boleh lah ya, nak tandakan macam mana ya. Beliau berkata pula, jadi saya tulis macam ni, seterusnya beliau berkata, jadi pula tu tak maulah, seterusnya beliau berkata, siapa beliau ni? Abu Qasim tu lah ya, Abul Qasim tu lah ya. Ada yang berpendapat bahawa istiqamah itu hanya, lah tu tak ada bahawa istiqamah itu dapat dijalankan orang yang tinggi darjatnya. Jadi orang besar tu kita tak maulah. Sebab orang besar ni kan orang besar pangkat lah, orang kaya-raya lah kan. Jadi kita nak biar lebih jelas lah ya. Orang yang tinggi darjatnya, saya kata macam tu. Potong orang besar tu. Orang tu ada dua kali ulang kan. Potong yang kedua tu orang besar. Orang yang pertama tu kita guna. Oleh orang yang tinggi darjatnya di sisi Allah. Kerana istiqamah, tu kita ambil. Lepas tu adalah menyimpang daripada kebiasaan tu, adalah menyimpang daripada tu, potong. Biasaan tu, ujung tu pun potong. Lepas tu kita sambung. Lepas di sisi Allah tadi, Menyimpang daripada biasa. Yang dijalankan oleh orang yang tinggi darjatnya di sisi Allah itu luar dari adat
Yang tadi tu potong itu tak ganti tu. Potong Luar dari adat. kita kata menyalahi adat kan. Kita kata di sisi Allah tadi, tinggi darjat di sisi Allah itu luar dari adat dan macam mana saya cakap ni? Itu luar biasa. Luar biasa. Jadi biasaan tadi yang an tu kita potong kan. Lepas di sisi Allah itu luar perkataan biasa tu kita ambil. Lepas tu an tu kita buang, menyalahi adat tu Luar daripada adat. berbeza dari adat. Dan kebiasaan sehari-hari. Saya baca balik semula ya. Ada yang berpendapat bahawa istiqamah itu hanya dapat dijalankan oleh orang yang tinggi darjatnya di sisi Allah. Kerana istiqamah itu luar biasa, berbeza dari adat dan kebiasaan sehari-hari. Boleh ya? Boleh? Menyimpang Adalah daripada tu tak ada. apa? Menyimpang daripada tu tak ada ya. Menyimpang daripada tu tak ada. Bila Luar menyimpang biasa. ni kan dah lain lah maksudnya pada saya lah. Biasa dari Menyimpang daripada kebiasaan. Jadi kita kata luar biasa aje lah. Takkanlah orang yang istiqamah tu menyimpang. Kan? Jadi kita boleh kata dia luar biasa. Berbeza dari adat dan kebiasaan sehari-hari. Teguh di hadapan Allah dengan kesungguhan dan kejujuran. Contoh yang kita boleh, memang tak boleh tolak lah kan. Kita pengasahan dalam bulan Rajab lah kan, Nabi Isra Mi'raj. 23 Rejab. 23 7. 27 ke 27 Rejab. Oh. Masa peristiwa Mi'raj, Isra tu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra. Mi'raj ni dari Masjidil Aqsa naik Ke langit. ke langit kan? Siapa dah pergi Masjidil Aqsa? Ada? Kita dah pergi. Ya. Alhamdulillah kan. Bila Alhamdulillah. ke sana tu memanglah susahnya lah nak masuk tu satu hal kan. Dah sampai kat situ. Kita boleh masuk yang ada dom warna emas tu. Itu sebenarnya bukan Masjidil Aqsa yang asal kan. Yang ada dom tu ialah Dibuatkan dia. mengabadikan tempat Nabi Muhammad bersama Nabi-Nabi lain solat kan atas batu tu. Batu tu dia tergantung. batu tu dia mendata. Memang patutlah Nabi, kita tengok kan, patutlah Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi lain yang hadir tu boleh semayang atas batu tu. Lepas tu rupanya batu yang mendata ni bila Nabi nak naik ke langit tu dia nak ikut sekali. Batu tu tempat semayang tu nak ikut sekali. Bila nak ikut sekali sebenarnya tidak dibenarkan. Bila tak dibenarkan, batu tu tergantunglah macam tu. Dan Nabi teruslah naik kan bersama burak dan malaikat. Di dom yang apa tu ya, yang emas tu. Bawah itulah. Yalah, Dom. Dom tu dibina. Dibina Di kemudian. bena kendian kan. Apa batu tu, batu landai, Yalah, dia sekeping lah. Tapi Dia lebar. dia nak mengikut. Dia nak ikut. Lebar tu selebar dom tu lah lebih kurang. Jadi dom atas tu
batu yang tempat sembahyang Nabi itu yang nak ikut naik dan tergantung sekarang itu ada di bawah dom itu. Kita nak tengok dalam kepala saya ingat bila dengar Nabi di batu tu ikut Nabi naik ke langit tu, dalam kepala saya macam bola lah kot. Batu tu nak ikut macam tu. Lepas tu bila tak lepas pergi dia tergantung. Dalam fikiran saya sejak kecil-kecil, sejak dengar lah yang batu tergantung kan. Bila tiba kali tengok, lantai, macam lantai. Oh lantai. Lebar. Lepas tu mana pula tergantungnya ni kan. Bila tengok memang tergantung. Tapi sekarang ni dia orang letaklah tembok kan, menahan. Jadi kita bayangkan ini lantai lebar tu kan, ni sini ni anulah macam apa nama ni, tebing kan Kak J kan. Jadi kita ada laluan untuk kita boleh masuk ke bawah tu. Bawah itu kosong dan bolehlah nak semayang, nak berdoa kat situ. Dan batu tu kalau kita masuk bawah tu kat atas kita lah batu tu. Apa nama ni, alhamdulillah saya pergi tu dah bulan puasa. Dapat mula pergi ke Madinah, Masjid Nabi kan. Lepas tu pergi ke Mekah, Masjidil Haram. Lepas tu alhamdulillah dapat ke Masjid Al-Aqsa. Bulan puasa masa tu. Tapi ya Allah, dugaannya Tuhan sajalah yang tahu, kan? Jadi sangat puas hatilah sebab apa nama ni, apa yang saya fikirkan sebelum tu yang batu tergantung tahu mana talinya, tahu mana tempatnya kan. Tapi bila tengok macam ni. Maknanya batu landai, tak adalah nipis sangat, tebal lah juga kan. Tapi dia rata, maknanya dia terpisah dari tanah tu. Dia terpisah dari tanah tu, naik ke atas dan diletak tebing supaya dia tak bergerak lagi. Tak adalah tergantung kita nak masuk, nak nyusup bawah tak berani kan. Sebab dia macam terletak pada tebing. Macam ada gambar tu dalam buku lawatan ke Mukadis tu kan. Macam kolam kering lah. Bawah dia tu. Tapi atas dia ada batu. Tu pengalaman sikit lah. Semasa Nabi Mi'raj kan, Nabi yang ditemani oleh malaikat Jibril menunggang burak kan, Nabi tiba-tiba tercium bau wangi kan. Lepas tu Nabi tanyalah, apa yang bau wangi tu? Tanya Jibril. Lepas tu Jibril jawab, bau wangi tu ialah bau masyitah yang dicampakkan dalam minyak mendidih bersama anaknya kan. Masyitah tu siapa? Masyitah tu bukan nama. Tapi masyitah tu adalah gelaran ataupun panggilan kepada tukang sikat rambut anak perempuan Fir'aun. Yang ini pun saya teringat dulu masa kat kolej kan. Dah ada belum masa tu Kak Bibi kan. Kita ni seminggu sekali ke sebulan sekali tahu tayang filem Kek Dewan budak kolej ni. Tengok wayang. Tapi wayang yang itulah yang pakai macam panggung lah, tapi dia buat kat anu lah, dekat Dewan. Jadi di antara filem yang ditayang tu Nabi Musa tu adalah gambar masyitah tu sikatkan rambut anak perempuan Fir'aun tu. Lepas tu, tapi yang berlakon tu orang putih lah kot. Lepas tu jatuh sikat yang dia sedang sisirkan rambut tu. Bila jatuh sikat tu, dia ambil sikat tu tapi dia sebut nama Allah kan. Lepas tu anak Fir'aun ni perasaan kata ada Tuhan lain. Ada Tuhan lain ke dari ayah dia? Kan? Lepas tu, ya kata dia, Allahu Rabbi wa Rabbukum, kata masyitah kan. Jadi anak Fir'aun ni
mengadulah kat ayah dia sebab ayah dia Tuhan. Kan ayah dia mengaku Tuhan. Bukan semua Firaun mengaku dia Tuhan, tapi Firaun yang zaman Nabi Musa ni yang mengaku dia Tuhan. Jadi bila Firaun tahu, panggillah Masyitah. Dia kata, siapa Tuhan kamu? Itu dia cakap, Allahu Rabbi wa Rabbukum. Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dah nak keluar ke? Ngah, ambil gambar ngah. Kawan-kawan, Kia, Ana, Zah, Mariah ni buka muka, tunjuk muka nak ambil gambar. Zah boleh tak angkat sikit lagi kepala? Bagi nampak mulut. Okey. Okey. Okey, semua pandang kamera. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Okey. Okey, siapa lagi tadi nak keluar adik? Ana belum lagi kan? Nak keluar juga, kau tak tahulah. Itu ada dalam Quran ke Ustazah? Apa cerita saya tadi? Masyitah. Pasal Masyitah tu. Masyitah tu. Ada dalam Quran ke? Ada Quran dalam Quran lah. Tak ada kan? Dalam Quran ada ke cerita tu? Kita Masyitah. Ha, Tak pernah jumpa kan? tak ada. Entahlah, pasal saya pun tak sampai nak menengok ada. Rasanya tak pernah jumpa lah nama-nama tu semua kan. Nama tak ada. Nama tak ada. Apa nama ni? Bila Dia dalam di depan, kisah-kisah aja, kisah Rasul. bila ni Nabi cerita kan? Nabi cerita pasal Masyitah ni. Nabi Muhammad cerita. Maknanya kiranya dalam hadis lah cerita tu. Dalam hadis lah. Nanti kita carilah. Okey. Apa nama ni? Bila Firaun dengar Masyitah cakap macam tu, dia kata, kenapa ada Tuhan lain dari aku? Bukankah aku Tuhan? Bukankah aku Tuhanmu? Masyitah tak jawab. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wa Rabbukum. Dan Tuhan kamu semua. Katanya Masyitah ni. Lepas tu, sebenarnya suami Masyitah ni dah dibunuh lebih dulu kan? Sebab Firaun pun dapat kesan yang suami Masyitah ni dah beriman kepada Allah. Dah dibunuh lebih awal. Ini Masyitah punya turn lah. Dia punya istiqamah ini. Dia punya istiqamah sampai mati ni. Pegang teguh iman itu ya. Jadi Firaun telah mengarahkan orang-orang dia lah supaya nyalakan api dan letak kawah besar, bom minyak. Bom minyak bukan berair, bom minyak. Jadi anak Masyitah 2 orang yang hadir tu, mula seorang masuk dalam minyak panas tu. Lepas tu tibalah giliran anak yang kecil tu pula, bayi lagi, dan dia kan. Lepas tu Masyitah dah menangis. Sedih kan? Menangis. Bila Masyitah menangis itulah yang anak dia bayi tu bercakap kan? Bercakap. Kan ada bayi yang bercakap keramat lah kan? Nabi Musa. Nabi Isa. Nabi Isa. Muhammad. Dia dicaci tu kan. Lepas tu anak Masyitah ni. Dan Nabi Musa pun ada bercakap masa kecil kan. Lepas tu bila anak bercakap tu, anak dia kata, anak dia pujuk lah, tak usahlah, sedih dia kata. Jadi dengan cakap anaknya tu, Masyitah istiqamah, serah pada Allah. Maka dimasukkanlah
dua beranak tu dalam minyak panas tu, matilah. Jadi minyak itulah yang bau wangi tu. Oh. Minyak itulah yang bau wangi tu. Yang Nabi tercium, terbau masa Mi'raj. Yang Nabi tanya, apa bau wangi tu? Kan? Jadi, apa nama ini? Malaikat Jibril beritahu bau tu adalah bau masyitah dan minyak yang telah menyebabkan kematiannya. Apa namanya ni? Jadi begitulah dahsyatnya Fir'aun terhadap orang yang tak mau mengaku dia sebagai Tuhan. Jadi pengajaran daripada hadis ini, ada kat muka surat 102 tu kan. Satu, beriman kepada Allah harus mendahului ketaatan. Patutnya dia taat dah kepada Fir'aun tu kan, sebab Fir'aun tu raja. Dah pula dia mengaku Tuhan. Tapi kerana dia mengaku Tuhan, maka tak dapatlah si Masyitah ni nak mendahului taat kepada Fir'aun tu dah. Maka dia istiqamah. Taat dan patuh, beriman, taat dan patuh pada Allah. Yang kedua, amal soleh dapat menjaga keimanan. Sebab amal soleh tu datangnya dari iman. Dengan imanlah amal soleh itu akan tegak, akan terlaksana. Lepas tu yang ketiga, melaksanakan iman dan amal soleh harus berjalan serentak. Bukan siang lain, malam lain. Ketika terkonang beriman lain, ketika tak terkonang beriman dah lain. Itu tak serentak lah kan. Yang keempat, sifat beristiqamah merupakan darjat yang tinggi. Sifat beristiqamah merupakan darjat yang tinggi. Memanglah. Jadi betul lah yang saya buat darjat yang tinggi tadi kan. Tak tahu pula ada kat pengajaran. Yang kelima, para sahabat memiliki keinginan yang kuat untuk menjaga agama dan meningkatkan keimanan mereka. Yang keenam, perintah untuk istiqamah dalam bertauhid yang ikhlas, dalam beribadah hingga ke akhir hayat hanya kepada Allah semata-mata. Jadi istiqamah ni legend, kisah legendnya ialah Masyitah sampai mati. Beliau mempertahankan imannya. Sama juga seperti siapa sahabat Nabi yang kena letak batu atas perut dia. Yang orang Quraisy seksa dia kan. Letak batu atas dia, suruh tak mengaku Allah itu satu dan Nabi Muhammad itu Rasulullah kan. Bilal ke? Bilal. Betul, Bilal. Bilal kan? Ya. Bilal jawab wahid. Wahid tu mana Allah satu. Tapi dia terus diseksa kan. Itu istiqamah lah tu. Okey. Hadis ke-22. Syarat masuk syurga. Ini syarat masuk syurga pula ni. Okey. Hadisnya diriwayatkan oleh Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Bahawa seseorang bertanya kepada Rasulullah. Bagus kan orang bertanya-bertanya, lepas tu direkodkan dan kita dapat tahu kan. Jadi pengajaran kepada kita. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, katanya, sorry. Lupa pula nak silent. Sekejap ya. Tak nak bunyi lagu. Okey. Ara'aita iza sallaitu sholati salawatil maktubat wasumtu Ramadan
wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala zalika syai'an. Adkhulul jannah? Qala na'am. Ara'aita tu tengok Itu saya terjemahannya, bagaimana pendapatmu? Apa yang kau lihat, apa yang kau nampak? Jadi ra'a tu kan lihat maknanya kan. Jadi dalam hadis ni terjemahannya dia minta pendapat. Apa pandangan? Jika saya melakukan solat fardu, iza sallaitus salawat al-maktubat. Maktubat tu solat fardu lah. Apabila aku melakukan solat fardu. Wasumtu Ramadan. Dan berpuasa pada bulan Ramadan. Sama yasumu, som, puasa kan. Wasumtu Ramadan, puasa Ramadan. Dia semayang fardu. Dia puasa bulan Ramadan. Wa ahlaltul halal. Dan aku menghalalkan yang halal. Wa haramtul haram, dan aku haramkan yang haram. Walam azid ala zalika syai'an, dan tidak menambah-nambah selain itu sedikit pun. Adakah saya masuk syurga? Nabi menjawab ya. Nabi menjawab ya. Orang yang bertanya kepada Nabi ni sebenarnya dia baru masuk Islam. Kira saudara barulah istilah kalau zaman kita ni. Dari hadis ni kita tengok sekejap siapa nama tu? Perawi ni ya, perawi. Perawi ni Abdullah Jabir kan? Abi Abdullah Jabir. Abi Abdullah Jabir, nama dia Jabir. Abi Jabir. Abdullah tu anak dia Abdullah kan? Jabir bin Abdullah kan? Beliau ni seorang yang banyak meriwayatkan hadisnya. Ayah Jabir ni iaitu Abdullah Al-Ansari, orang Ansar, orang Madinah lah kan? Madinah. Telah syahid awal pada perang Uhud. Dia si Jabir ni menjaga adik-adik perempuannya yang sangat ramai. Adik-beradik dia perempuan ramai, jadi dia terpaksa jaga sebab ayah dia dah syahid kan, dah meninggal. Dia berkahwin dengan janda. Siapa ni berkahwin ni? Jabir ya? Berkahwin dengan janda dengan harapan isterinya itu akan dapat membantu adik-adiknya yang ramai tu. Jadi Jabir ni seorang yang sangat bertanggungjawab lah. Dan dia rapat dengan Nabi. Sebab itu dia banyak meriwayatkan hadis. Kan? Dia lah yang bercerita ni. Ada seseorang jumpa Rasulullah dan bertanya kan. Dia yang bertanya tu baru saja Islam. Jadi kalau kita tengok yang ditanya ni dan jawapan Nabi ni kan, senang kan? Senang puasa, sembahyang, puasa, yang halal. Yang halal dia pakai ada sebagai halal, yang haram dia tak nak buat lah. Lepas tu dia tak ada dah buat yang lain-lain. Adakah dia boleh masuk syurga? Nabi jawab ya. Jadi di sini memberi pengajaran sebenarnya orang yang baru masuk Islam beri perkara yang mudah-mudah saja. Ya kata Nabi, memang masuk syurga. Tapi kalau kita dah menganut Islam ni dan kita beramal, banyak lagi benda-benda perlu ditambah kan? Yang perlu ditambah. Macam perkara-perkara itulah yang terdapat dalam hadis yang macam-macam tu kan. Tapi untuk peringkat awal kita beri perkara yang mudah sahaja. Tak usah beritahu yang boleh menyebabkan mereka lari ataupun tak jadilah sebab orang kita ni kau masuk Islam ni kau nak bersunat.
Jadi tak bersunat tak boleh dah, mesti. Macam tu kan. Sebenarnya bersunat tu wajib ke? Sunat Wajib. lelaki. Itu. Perempuan, untuk ahli sunnah wal jemaah, perempuan wajib Ustazah. Yalah. Tapi Tapi pengikut Imam Syafi'i. yalah, tapi bagi orang yang nak masuk Islam ni, janganlah kita jadikan itu Yang sebagai dahulu. perkara utama. Kalau nak masuk Islam ni kau kena bersunat. Jadi sunat tu macam mana? Potonglah. Kan kita Takutlah dia kan. takutlah dia kan. Itu. Menakutkan. Maknanya kalau nak ajak dia bersunat tu, maknanya sampai masanya. Tapi kalau orang di Malaysia yang nak masuk Islam tu, dia memang tahu dah memang kena bersunat kan. Zaman Nabi ni dulu, mungkinlah perkara itu belum begitu dihebahkan sangat kan. Okay? Dan macam orang perempuan, kau masuk Islam ni kau mesti pakai tudung. Tudung inilah tudung lah kan. Cakap macam tu. Jadi itu pun mungkin menjauhkan. Lol, betul. Mesti pakai ke? Dalam hati mungkin terasa macam tu kan. Maknanya bukan itu yang kita utamakan. Okay? Bukan benda tu tak wajib. Tapi jangan itu yang difokuskan lebih awal. Ada satu kisahnya kan Tony Blair. Ingat Tony Blair, Perdana Menteri England. Britain. UK. Dulu. Britain lah kan, bukannya London. London tu bandar tu tak. Adik ipar dia masuk Islam. Kan? Adik ipar Tony Blair. Lepas tu bila dia dah menganut Islam tu kan, dia bertanya kepada orang yang mengajar tentang Islam. Dia kata dia kena pakai tudung ke? Lepas tu jawab, pakai tudung apabila kamu rasa memang perlu dipakai. Macam tu jawapan yang mengajar dia tu. Jadi dia pun fikirlah. Masa dia tak pakai. Macam Online ni tak pandai. kan? Maknanya tak adalah kata mesti pakai, lepas ni mesti pakai. Kalau tak pakai tak Islam dah tu. Kan? Katalah macam tu ayat dia. Jadi sangat tidak menarik lah. Peringkat awal maknanya perlu perlu nyatakan sesuatu yang tidak boleh menjauhkan mereka. Tak baik, bungkus saja. Bisnes bagus. Siapa bercakap tu? Apa tu? Ustazah. Ustazah lain tak? Cakap dengan saya ke? Ustazah, saya daripada PD. Line tak berapa elok, ada putus-putus sikit. Okey. Tapi boleh dengar Okey lah, lah. hanya putus. Kak Jin nak bercakap ke? Tak, nak beritahu Ustazah tu. Okey. Kita tengok huraian dan intisari ya. Makna mengharamkan yang haram dan menjauhinya. Maknanya menghalalkan yang halal. Apa ni? Kepala saya dah basi-basi lah. Maknanya, makna mengharamkan yang haram ialah menjauhinya. Macam tu lah. Makna menghalalkan yang halal adalah melaksanakannya dengan penuh yakin akan kehalalannya. Sebab ada juga wabainahuma mutasyabihat kan. Antara halal itu jelas, haram tu jelas, tapi Ada hadis tu kan, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. wabainahuma Bainahuma. mutasyabihat. Perkara yang meragukan. Tapi kalau ikut ni Nabi tak jelaskanlah sampai macam tu. Maksud halal haram tu kan. Nabi kata ya masuk syurga. Memanglah kan. Orang yang beriman
walaupun apa sebesar zarah, akhirnya dia akan masuk syurga kan. Walaupun pada awalnya dia masuk neraka sehingga selesai menjalani hukuman dosa-dosa yang dilakukan. Bila dah selesai hukuman tu akan keluar dari neraka tu, masuk ke syurga. Tapi masuk syurga tu syurga yang paling bawah lah. Dan ada juga yang mengatakan orang neraka yang masuk ke syurga ni ada tanda kat dahi dia. Ada tanda kat dahi dia. Oh ni macam banduan lah kan. Tapi banduan tu Ada cop, ada cop. Ada cop Ada cop ahli ya. neraka. Bekas lah, bekas. Sahabat yang bertanya kepada Rasulullah ini bernama Nu'man bin Qawqal. Oh, ada nama. Nu'man bin Qawqal. Pengarang kitab Al-Mufhim mengatakan secara umum bahawa Nabi SAW tidak mengatakan dalam hadis ini sesuatu yang bersifat tatawwu'. Yang sunnah-sunnah yang lain-lain tu Nabi tak sebut. Apa yang disebut ke orang tu Nabi kan je. Dan dia kata apa yang dia sebut tu ya memang boleh masuk syurga kan. Hal ini menunjukkan bahawa secara umum boleh meninggalkan yang sunnah. Secara umum. Tapi kalau yang sunnah tu ditinggalkan juga makna jumlah yang nak dihimpunkan, nak dibawa ke akhirat tu jadi kurang lah. Macam tu maksudnya kan. Kurang pahala. Jadi kurang pahala. Orang Islam hendaklah bersungguh-sungguh mengamalkan ajaran asas agama Islam seperti solat, berpuasa, bayar zakat, menunaikan haji. Melakukan yang sunat-sunat akan menambah kesempurnaan Islam dan menghampirkan diri dengan Allah. Dola ramah Masjid Putrajaya. Dom tu macam ni lah tapi lebar ni. Dom yang Masjid Aqsa, yang di Aqsa tu. Tapi lebar ni, dia rondah sikit. 3 kategori orang yang meninggalkan sunnah. Yang pertama, orang yang meninggalkan sunnah dan tidak mahu melakukannya sedikit pun, maka dia tidak memperoleh keuntungan yang besar dan pahala yang banyak. Betul lah yang kita cakap tadi tu kan. Yang kedua, orang yang terus-menerus meninggalkan hal-hal yang sunnah, maka dia telah berkurang agamanya dan berkurang pula nilai kesungguhannya dalam beragama. Itulah macam berdoa betul payah. Padahal Nabi banyak kali kan suruh berdoa kan. Doa. Lepas tu lagilah ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku nescaya aku akan terima, kau tunaikan. Tu firman Allah tu. Mana nak di macam mana nak nidaan berdoa tu kan. Lepas tu orang yang meninggalkan sunnah kerana sikap meremehkannya, maka dia merupakan orang yang fasik, patut dicela. Jadi fasik. Orang yang bertanya ke Nabi tadi masuk syurga, kalau dia lebih mendalami lagi tentang Islam, insya-Allah dia akan dapat hidayah untuk melakukan seterusnya perkara-perkara sunnah ini ya. Sebab orang yang tak melakukan sunnah, orang tu jadi fasik. Dia tak jadi murtad tetapi jadi fasik. Dia mengaku beriman tapi beramalnya dia kurang-kurangkan ya. Ustazah nak tanya Ustazah. Antara sunnah Rasul dengan perkara-perkara sunat sama tak? Termasuklah kan? Termasuklah. Ada kita sebut ini adalah sunnah Rasul, macam makan tamar, minum susu. Kehidupan. Dalam kehidupan itu sunnah, makanan-makanan sunnah kan? Dengan perkara-perkara yang sunat dilakukan dalam ibadat, katalah solat tu ada ba'diyah, ada qabliyah, ada ba'diyah.
dalam puasa tu. Qabliyah, ba'diyah. Yang Nampak tak? sunat-sunat tu pun sunnah lah. Oh ya, sudah. Kan Dia samalah sunnah. Sunat dengan masuk. sunnah. Ustazah saya nak tanya, kadang-kadang kita buat suatu perkara tu memang ikut sunnah Nabi, tapi kita nak kena niat ke setiap kali? Kita nak kena niat ikut sunnah Nabi ke kita buat aja atas dasar tak niat, kita buat yang anggap perkara biasa je. Ada kira tak? Macam mana? Kalau kita bismillah tu niat dah tak je. Dah ada kan Ustazah kan? Tak perlulah Ada. misalnya saya nak makan ni dia doakan. Lepas tu saya kata oh ikut sunnah. Takkan setiap kali makan nak kata macam tu. Macam mana tu? Niat tu lah mati je. Ini benda baik Bismillah ni. tu. Bismillahirrahmanirrahim ni nak jawab ni. Niat tu. Lepas tu? Sebab itulah yang ada dalam hati kita kan. Itulah yang ada dalam hati kita. Kita nak makan kerana Allah. Tak payahlah nak niat Rasulullah Ada. buat ni ikut sunnah dia. Penat juga banyak perkara kan? Datang tak teringat pula tu. Terlupa. Tapi kan dalam bab makan ni saya lebih suka baca tu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samawati was samai. Dan baca saja tanpa nampak sangat lagi berdoa ni kan. Tak payah tadah tangan tu baca yo. Togan kat tu. Oi, beliau tu nak dah tangan. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim je. Lepas tu nak tambah lagi Allahumma barik kan. Itulah kan. Yalah. Sebab kita Bismillahirrahmanirrahim tu kan kita minta jauhkan benda-benda yang mudaratkan. Termasuklah apa yang kita makan kan. Okay. Sebab saya buat macam tu kan. Saya perasan lah. Sebab lama jugalah bersama dengan geng-geng yang pengetua, pengarah, apa timbalan apa semua di apa nama ni? Di Japim. Jabatan Pendidikan Islam Moral kan. Bila saya join SMKA. Bila tengok oh dia ni sama buat macam saya. Kan makan semeja. Meja bulat kan 10 orang boleh muat tu. Tengok. Tak ada yang angkat tangan dia. Ni semua pengetua, dia semua pengarah. Tak ada yang angkat tangan. Tapi mulut sengit kami. Betul hati saya kata, oh, sama macam saya. Bila panjang sikit tu agak baca Bismillahirrahmanirrahim jugalah kot. Lah mati tak sol pula nak nanya. Dia tak nak tunjuk saja. Yalah nak tunjuk. Sebab benda tu semua kan dalam hati kan. Itulah kalau nak baca Bismillahirrahmanirrahim boleh lah. Lepas ni kalau belum buat lagi. Rasa tenteram hati kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk masa makan. Kan kita nak keluar rumah ke apa kan baca Bismillahirrahmanirrahim tu. Tu yang alhamdulillah lah saya anak saya dia kecil-kecil lagi dah ada hafal dah tu Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, semualah kecil-kecil tu semua baca. Nak turun dari kereta baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dah ngaji boleh lagi. Yalah, Ustazah, besan saya kan. Besan saya kalau nak baca dia akan baca Bismillah Syafi dulu. Macam mana? Dia kalau besan saya nak makan dia baca Bismillah Syafi, Bismillah Kafi, Bismillah Muafi sampai baru baca dia baca Bismillah. Boleh je. Boleh. Tapi dengan Bismillah tu pun sebenarnya dah ada dalam hati kita itu doa. Ya. Okey, Hadi 23 lah pula ya. Kakku, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tambah sikit yang tentang Nu'man tu. Selain yang Kakku beritahu tadi dia apa saudara baru Islam. Daripada hadis daripada Al-Wafi, Al-Hidayah ni dia ada terangkanlah siapa dia Nu'man ni. Dia kata Nu'man ni dia pernah menyertai perang Badar. Lepas tu dia terbunuh dalam perang Uhud. Dia syahid di Uhud. Dalam perang Badar tu dia kata, aku bersumpah denganmu wahai Allah, kan yang maha mulia,
tidak akan terbenam matahari sehinggalah aku berjalan dengan kakiku yang tempang ini di dalam kehijauan syurga. Lepas tu Rasulullah bersabda, dia kata sesungguhnya Nu'man telah bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla dan memperolehi apa yang disangkanya. Sesungguhnya aku telah melihat beliau berjalan dengan kaki beliau yang tempang di dalam kehijauan syurga. Jadi apa yang Rasulullah terangkan pada dia tu, dia amalkan, dia yakin Allah terima amalan dia dan betul-betul dia masuk syurga lah. Maknanya kaki dia tempang tu masa perang Badar lah. Badar, dalam perang Badar, dia dah tempang dah. Masa perang Badar kaki dia tempang, lepas tu Uhud dia terus Dia syahid kan? Okey. Sebab ada jumpa dalam kitab ni kan. Okey Kak Kun, terima kasih. Baguslah Kak Maria, sebab saya tak ada nak baca banyak-banyak sebab banyak baring. Baring je nak angkat kaki, ya Allah. Cuma tak pakai apa? Wheelchair lah dalam rumah sebab wheelchair pun tak ada kan, pakai tongkat. Apa Ustazah? Kenapa sakit kaki ke? Kaki kejang. Oh. Kejang, lepas tu tak dapat nak angkat. Yang kaki dah lengkap dah tu, dah banyak tambahan. Kena urut minyak panas Ustazah. Ustazah, klinik dah, doktor tu x-ray. Lepas tu dia dapat kesan lah dan dia bagi ubat kan. Nerve tu. Alhamdulillah lah, ni dah boleh dah berjalan tanpa tongkat tapi masih perlahan-lahan. Sebab bila cepat tu dia akan terasa sakit tu. Okey. Doktor kata kenapa urat ni? Urat dan otot. Kejang. So, ya, doktor bagi ubat tu lah, ubat apa? Ubat relaxant muscle. Tak apa nama ubat tu, tapi dia tulis ubat otot, ubat saraf, lepas tu ubat keradangan, lepas tu dia bagi plaster. Plaster tu untuk tampal kat tempat yang tu lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okey, hadis 23. Kebersihan sebahagian daripada iman. Daripada Abi Malik bin Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Asim bin Al-Ash'ari berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamlan. Au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Wa salatu nurun wa sadaqatu burhanun. Wasabru diaun wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Kullun nasi yaghdu wa ba'i'un nafsahu wa mu'tiquha au mubiquha. Terjemahnya ada berapa perkara ni, ada 7 perkara. Ada 7 perkara yang saya dapat kesan. Dalam hadis ni ya. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Itu satu, ya. Ucapan alhamdulillah memberatkan timbangan. 2. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah kedua-duanya memenuhi ruang di antara langit dengan bumi. Kalau alhamdulillah saja memberatkan timbangan. Tapi kalau subhanallah walhamdulillah, kedua-duanya memenuhi ruang antara langit dengan bumi. Dah berapa dah tu? 3 kan? Solat itu adalah cahaya. 4. Sedekah itu adalah bukti. 5. Sabar itu adalah sinaran. 6. Al-Quran itu adalah hujah untuk membela atau menentang.
7 kan? Lepas tu, tambah lagi satu lah kan ni. Setiap manusia bekerja, maka ada yang menjual dirinya dan ada yang membebaskan dirinya dengan bekerja keras untuk keselamatan atau kecelakaan. Ni ayat yang hujung ni kita tengoklah apa cerita kan. Setiap manusia bekerja. Maka ada yang menjual dirinya dan membebaskan dirinya dengan bekerja keras keselamatan kecelakaan. Nantilah kita tengok dalam huraian ya. Kebersihan. Kebersihan ni yang nombor 1 tadi dah, yang kita kata nombor 1 tadi kan. Hadis ini memuatkan salah satu pokok atau kaedah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya rujuk dalam buku hadis 40 Imam Nawawi ni. Ayat yang akhir tu kan, setiap manusia berusaha maka dia menjual dirinya sama ada kepada Allah dengan iman. Ada pendapat yang menyebut bahawa maknanya bersuci untuk solat separuh daripada iman. Ini kerana soal itu dalam solat tadilah. Maknanya yang menjual diri itu setiap manusia berusaha maka dia menjual dirinya kepada Allah. Itulah yang maksud dalam hadis 40, hadis 23 tu. Menjual dirinya kepada Allah tadi, cuba sahabat baca balik ayat itu. Yang akhir yang kata Ustazah kata apa maksud menjual diri tadi tu kan? Membebaskan dirinya. Sekalian manusia itu berpagi-pagi maka ada orang yang menjual dirinya. Lalu dimerdekakannya atau dibinasakan. Kemudian dalam hadis 23 buku Imam Nawawi yang tebal ni, edisi kemas kini dia kata kat situ, setiap manusia berusaha maka dia menjual dirinya pada Allah. sama ada kepada Allah. Sama ada kepada Allah dengan melakukan ketaatan atau kepada syaitan. Maknanya ketaatan kepada Allah lah, itu yang maksudnya menjual dirinya tu. Tak adalah semua ada. Dalam kurungan memang ada kena. Muka surat 110 tu ada huraian. Sama ada tu memang kena. Sebab sama ada. Ada 2 cara menjual keselamatan. Keselamatan tu dia jual diri kepada Allah. Kecelakaan tu dia anu dia setan. Ni. Memang ada, sama ada. Pilihan pilihan sama ada kepada Allah ataupun maksudnya kalau dia buat baik, dia ikut perintah Allah. Dia buat yang baik, makna dia ikut setan. Macam tu lah kan? Ya, betul. Okey, mari kita tengok seterusnya. Okey. Yang dimaksudkan dengan kebersihan ialah perbuatan tu Datin Farah tadi tu. ya. Kan? Saya baru masuk sebab tadi ada kelas taksir sampai 7.30, 8.30. Pukul 8.30 sempat masuk ke hadis. Lepas ni ada kelas tasawuf kan. Okey, terima kasih. Tasawuf 9.30 kan? 9.30. Betul lah. Non-stop hari ni belajar. Wah, Saya taksir 5 minit je tadi. Lepas tu keluar. Tahniah Datin, tahniah. Ya, alhamdulillah Allah beri lagi kesabaran, kekuatan untuk menjual ilmu. Alhamdulillah. Okey. Bagus tu. Ya, terima kasih. Imam An-Nawawi menerangkan bahawa Imam Al-Ghazali berpendapat bahawa kesucian itu ialah mengucap 2 kalimah syahadah untuk mendapat sebahagian iman. Sebab nisful iman kata, bukan nisfu, syatrul iman. Syatru tu pun maknanya setengah. Ya? Mengucap 2 kalimah syahadah untuk mendapat sebahagian iman. Membersihkan hati daripada sakit-baki penyakit hati seperti curang, dengki, dendam dan lain-lain untuk mendapatkan sebahagian iman lagi. Syatrul tu sebahagian lah. Sebahagian. Nisfu tu separuh tak? Nisfu. Nisfu tu separuh. Tapi kadang-kala maksud sama. Separuh, setengah. Okay. Menurut Imam An-Nawawi, membersihkan hati terbahagi kepada 2. Satu, membersihkan lahir seperti berwuduk, mandi, mendirikan solat. Yang kedua, membersihkan jiwa. Rasulullah bersabda yang bermaksud
Allah tidak memandang kepada bentuk rupa kamu dan harta kamu, tetapi dia memandang pada hati dan amalan kamu. Saya terkonang yang kemarin tu masa nak bertanding sekolah Syam kan, nak cantik-cantik yang kawasan bertanding 3OK. Buatlah ayat ni kat tembok, tulis Arab. Beda ingat tak? Inna Allah. Beda ko. Siapa masa tu? Saya PKM masa tu beda lawan dia dah. Masa tu dengan Asma. Asma tu saya PKM. Bertanding tu bukan kebangsaan lagi, peringkat negeri. Lila innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itulah dia kata, Allah tidak memandang kepada bentuk rupa kamu dan harta kamu, tapi dia memandang kepada hati dan amal kamu. Beria-rialah penghidup, bukan penghidup kan, menyiram baju pokok kat lereng bukit. Topi kolam. Bahagia waktu bila dapat baca huruf tu dah jadi pokok renek tu kan, dia dah membentuk huruf yang itu. Baiklah menang negeri. Bila menang negeri, masuklah pula kebangsaan. Macam tu lah cerita. Terkonang. Alhamdulillah, perkataan Alhamdulillah memberatkan timbangan. Bermaksud ganjaran atau pahala menyebutnya serta memahami maknanya dan beramal dengan maksudnya memenuhi timbangan kebajikan di akhirat kelak. Itu Alhamdulillah saja kan. Lepas tu Subhanallah walhamdulillah, kedua-duanya memenuhi ruang di antara langit dengan bumi. Bermaksud betapa banyaknya ganjaran yang diberikan kepada orang yang menyebutnya dengan cara yang sebenar. Subhanallah dia yang lengkap kan Ustazah Nur Hafizah, Wadi Anwar kan ada bagi yang siapa lagi tu, ada 3-4 orang lah yang beri anu ni kan. Kalau kita baca Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa kalimati kan. Itu kalau baca sehari 3 kali, maknanya macam tak payah dah baca zikir-zikir lain tu. Yang ringan-ringan tu lah kan. Sebab makna dia tadi tu antara langit dengan bumi kan. Banyak hasil yang kita dapat kalau baca subhanallah walhamdulillah kan. Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya. Adada khalqi. Adada tu ada bilangan. Bilangan sebanyak makhluk. Berapa banyak makhluk Allah ni. Kalau kita baca subhanallah bihamdi adada khalqi tu, sebanyak itu kita dapat. Lepas tu waridha nafsi. Dan seluas keredaannya. Waridha nafsi. Wazinata arsy. Zina tu makna timbangan seberat timbangan arasnya. Aras tu apa? Aras. Saya carilah apa benda lah aras ni. Kita biasa sangat dengar aras ya. Aras tu atap syurga yang teratas. Dipikul oleh malaikat-malaikat. Dan atap ni luas sangat. Jadi malaikat yang terlibat memikul tu pun banyak malaikat. Itu malaikat kita tak panggil seorang kan. Seorang malaikat. Kalau seorang tu orang kan. Kalau malaikat tu malaikat lah. Jadi malaikat lah kalau ada banyak tu. Okey. Jadi kalau kita baca subhanallah wa bihamdi tu kan. Maknanya kita memuji Allah sebanyak makhluknya dan seluas keredaannya dan seberat timbangan arasnya. Wa midada kalimati dan sebanyak
tinta ni dakwat ya, yang menulis kalimah-kalimah Allah. Kalimah ni perkataan-perkataan lah. Apa saja perkataan yang ada dalam dunia ni semua Allah punya kan. Tak kira lah bahasa apa pun, sebanyak itulah ganjaran kita boleh dapat. Kalau saya jumpa balik yang Noh Hafizah ke Wajah Anwar ke, nanti saya forward balik dalam grup. Ke dah ada? Ada, dah pernah dengar, dah ada. Nanti cari lagi. Aku dia panggil zikir Juwairiyah. Nama saya tak tahu. Zikir Juwairiyah sebab Nabi tengok isteri dia. Ya. Anaknya ke isteri? Isteri. Isteri dia. Juwairiyah. Itu dia panggil zikir Juwairiyah. Ya. Sebelum dia keluar Juwairiyah ni tersejadah. Berzikir. Nabi balik, tersejadah yang lain. Banyak mana kau berzikir ni? Kan? Lepas tu Nabi kata, nak tak aku beritahu. Kalau kau baca ni, kata dia, 3 kali je sehari, dah boleh melebihi ganjarannya dari zikir-zikir yang kau baca sepanjang hari tadi. Yang masa aku tak ada tu. Jadi, Juwairiyah nama zikir tu ya. Terima kasih Maria. Zikir Juwairiyah nama. Nanti kalau siapa-siapa jumpa dulu, bolehlah forward dalam grup. InsyaAllah. Kalau yang hak Hafizah tu, lagu-lagu dia macam kan. Dia memang qari'ah. Okey. Seterusnya, sampai mana tadi? Ke surat 110 pula ya. 10. Solat itu cahaya. Cahaya. Yang dimaksudkan dengan solat itu ialah yang dimaksudkan dengan solat itu adalah cahaya ialah solat itu mencegah perbuatan maksiat, menghalang perbuatan keji dan mungkar, serta menunjuk ke jalan yang benar. Sebagaimana cahaya dijadikan orang sebagai penyuluh dan petunjuk jalan. Oh, ke situ pun ya. Cahaya ni kan, petunjuklah. Sebagian ulama berpendapat bahawa yang dimaksudkan solat itu kelak akan menjadi petunjuk jalan bagi pelakunya pada hari kiamat. Inilah petunjuklah cahaya. Sedangkan sebahagian yang lain berpendapat bahawa solat seorang kelak akan menjadi cahaya yang memancar di wajahnya pada hari kiamat. Dan ketika di dunia menjadikan wajah pelakunya cemerlang. Yang mana hal ini tidak diperoleh orang yang tidak solat. Orang tak solat tak ada lah. Sebab tu orang kata wajah orang yang solat ni kan nampak, ialah cahaya tu tak adalah bercahaya macam lampu kan. Berbanding dengan orang tak solat ni muka dia kusam. Kan? Tak bercahaya. Orang sebut tak bercahaya lah kan. Dia tak bercahaya tu makna tak bercahaya. Nur. Itulah kita. Tak ada nur. Islam sejak lahir kan. Sejak lahir kita Islam syukur pada Allah kan. Lepas tu sabar. Sabar artinya tahan menempuh suatu yang sukar. Sabar yang terpuji ialah sabar atas mengerjakan taat kepada Allah, menjauhi segala maksiat yang dilarangnya dan sabar atas segala takdirnya. Maknanya inilah sabar yang paling banyak pahalanya. Tapi yalah kalau orang caci maki kita, kita sabar, masuk tak dalam ni? Masuk kan? Sebab kalau kita lawan tu, kita jadi bergaduh. Bergaduh tu dilarang. Tak? Lepas tu Al-Quran menjadi hujah atau bukti yang kuat untuk menolong diri seseorang pada hari kiamat kelak atau untuk menyusahkan dan menyulitkan. Ini yang tadi ni. Menyusahkan dan menyulitkan. Menolong, yang pertama menolong seseorang pada hari kiamat kelak atau, ni atau ya. Tu yang tadi tu kan. Dalam hadis tu menjual dirinya tadi. Maka
untuk keselamatan dengan bekerja keras untuk keselamatan dan kecelakaan. Maknanya kalau kecelakaan tu dia akan jadi susah lah. Dia jual diri dia untuk melanggar perintah-perintah Allah. Menjual diri ni maknanya berkhidmat, melaksanakan apa yang Allah perintah, menjual diri kepada Allah lah tu. Kan kita biasa dengar wa tijaratan lan tabur. Meniaga yang takkan pernah rugi, maksudnya beriman kepada Allah. Meniaga yang takkan pernah rugi. Okay? Jadi kalau kita mengaku kita beriman, tapi ajaran yang dikehendaki kita laksanakan, kan? Maka tak rugilah. Maka orang tu bermakna orang tu menjual dirinya untuk maksiat. Kalau menjual diri untuk maksiat, makanya dia bersedia untuk menerima azab yang menyusahkan dia di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Tapi kalau dia menjual dirinya untuk taat kepada Allah, maka insya-Allah dia akan dapat, maka yang dia buat itu menolong dirinya pada hari kiamat kelak. Mula kan bila saya dengar kan masa kita buat haji ke buat umrah kan bacaan-bacaan kita masa tawaf, masa sa'i tu kita baca tu kan wa tijaratan lan tabur, maknanya berniaga yang tak pernah rugi. Berniaga yang tak pernah rugi tu maknanya beriman, kita jual diri kita pada Allah. Maksudnya jual diri kepada Allah tu maksudnya kita taat, patuh, tunduk kepada Allah. Tu maksud jual diri kepada Allah. Okay? Manusia menjual dirinya dengan dua cara. Dengan mengerjakan amal soleh, dan Allah akan memerdekakan mereka daripada kesengsaraan azab. Menjual diri kepada syaitan, ni yang tadi Datin Farah sebut ni, syaitan tadi ni. Menjual diri kepada syaitan dan kepada hawa nafsu dengan mengikuti kehendaknya syaitan dan hawa nafsu tu, lantas membinasakan dirinya sendiri. Okey. Jadi selesailah kan hadis 23 ni untuk hari ni. Selesailah. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Jadi untuk mengakhiri majlis kita ni macam biasalah kita buat 3 perkara. Yang pertama kita baca suratul Asr, mengingatkan kita supaya masa yang kita ada kita gunakan sebaiknya. Lepas tu tasbih kafarah kita mohon kepada Allah dan kita perbaharui itu asyhadu an la ilaha illa anta tu kan. Okey. Dan yang ketiga kita selawat. Okey ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sila wedah. Yang lain tolong tutup mikrofon. Termasuk saya. Okey. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sadaqallahul azim. Sudah. Alhamdulillah, syukur.